Set ialah sekumpulan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Kita boleh tulis set dalam bentuk macam ni. Ini kita namakan set A. Set A kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Ciri yang sama dalam set A adalah nombor genap dari 2 hingga 10. Kalau kita tengok sini, 2, 4, 6, 8, 10 ni adalah unsur dalam set A. Dia juga dipanggil sebagai elemen. Ini elemen. Simbol untuk elemen macam ni. Untuk dia. 8 adalah unsur ataupun elemen bagi set A. Kalau saya letak 5, 5 tak ada dalam ni. 5 kalau kita nak tulis, tak boleh tulis unsur, kita kena cross macam tu. Jadi kalau tanda macam ni maksudnya bukan unsur ataupun bukan elemen. 5 bukan unsur bagi set A sebab nombor 5 tak ada dalam set A. Seterusnya adalah bilangan unsur. Kita boleh tulis macam ni. Bilangan unsur bagi set A. Macam mana kita nak tahu? Kita kira berapa banyak unsur ada dalam set A. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan unsur atau bilangan elemen dalam set A sama juga dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Subset adalah unsur yang sama dengan satu set yang lain. Contohnya kita ada set B. Kita ada set B ni unsurnya 2, 4, 6. 2, 4, 6. Kita tengok dalam set A, ada tak unsur-unsur 2, 4, 6 tu? Kita tengok ada tak? 2 ada, 4 ada, 6 pun ada. Jadi kita boleh tulis B adalah subset kepada A. Set boleh diwakilkan dengan gambar rajah Venn. Kalau kita tengok dalam gambar rajah Venn ni, kita ada satu simbol yang kita tak tahu lagi apa dia maksud simbol ini. Ya, ini adalah simbol untuk set semesta. Apakah yang dimaksudkan dengan set semesta? Set semesta adalah semua unsur yang menjadi topik perbincangan. Maksudnya semua unsur yang ada dalam set itu kita panggil dia sebagai set semesta. Biasanya set semesta ini diwakili atau diwakilkan dengan segi 4, rajah segi 4. Bagaimana kita nak baca atau bagaimana kita nak tafsir gambar rajah Venn ni untuk kita tulis dalam bentuk set. Contohnya kita nak tulis set A. Set A. Set A adalah bulatan yang besar sikit ni. Set B adalah bulatan yang kecil. Set A. Macam mana kita nak tulis? Okey. A sama dengan unsur yang ada dalam set A kita ada 2, 4 dan 11. Itu unsur-unsur yang ada dalam set A. Betul ke tak? Cuba tengok betul-betul. Saya dah tahu dah. Jadi di set A ni bukan 4, 11 dan 2 sahaja. B juga termasuk sebenarnya. B juga termasuk di mana 6 dan 8 tergolong dalam set A. Sebab set B adalah subset kepada set A. Maka ini kita potong. Set A adalah 2, 4, 11, 6 dan 8. Itu adalah unsur-unsur bagi set A. Set B? Set B kita ada, yang bulatan ni kita ada 6 dan 8. Set semesta. Apa unsur-unsur bagi set semesta? Set semesta kita ada semua sekali. Tulis semua unsurnya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua unsur yang ada dalam set-set ini. Persilangan. Persilangan set A dan set B. Kalau kita tengok ini adalah simbol bagi persilangan. Kalau kita nak tulis set A persilangan set B, kita boleh tulis dengan tanda macam ni. Simbol untuk
persilangan. Ialah semua unsur sepunya bagi kedua-dua set A dan set B. Simbol untuk kesatuan adalah bentuk U ni. Lebih kurang bentuk U, tapi dia bukan huruf U. Dia berbentuk macam U. A, kalau kita baca A kesatuan B, ialah semua unsur dalam set A atau set B atau kedua-duanya. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set X, Y dan set Z. X, Y dan Z. Ini pun X, Y dan Z. Dengan keadaan set semesta adalah X kesatuan Y kesatuan Z pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set. Maknanya yang A ni kita kena lorekkan, operasi dia Y persilangan Z. Pada jawapan di B kita kena lorekkan X prime atau pelengkap bagi X bersilang dengan Z kesatuan Y. Set ini kita labelkan dia atau kita nomborkan dia. Setiap ruang tu kita labelkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita labelkan dulu. Kemudian baru kita tengok soalan. Nak senang kita tulis satu persatu. Y persilangan dengan Y bersilang dengan Z. Kita tulis dulu apa unsur, apa huruf yang ada pada Y ini. Nombor apa yang ada pada Y? 2, 3. Kita tulis 2, 3. Itu pada Y. Apa yang ada nombor pada Z? 3, 4, 5. Semua yang ada pada kotak Z ni. 3, 4, 5. Baru kita pergi tengok soalan. Y persilangan Z. Persilangan maknanya yang sama. Mana yang sama? Tengok, mana yang sama? Ini sama. 3. 3. Mana kedudukan 3? Dekat tengah-tengah tu. Maknanya kita lorek yang itu je. Yang itu je kita lorek. Soalan B, kalau kita ikut teknik Roman tadi, kita labelkan juga atau kita nomborkan juga lagi. Kita gunakan nombor 1, 2, 3, 4, 5 juga. Okey, kita ada X. Kita ada X pelengkap. Kita tengok pada soalan ni kita ada X pelengkap. X pelengkap kita ada selain daripada X ini. Mana? 5 ni aja. 5 ni aja. 5. Okey. Persilangan Z. Itu Z. Mana Z? Kita ada 3, 4, 5. 3, 4, 5. Dia nak persilangan. Mana yang sama? Persilangan mana yang sama? Ini. Nombor 5. Jadi kita baru selesaikan yang dalam kurungan ni ya. Kita baru selesaikan yang itu. X prime persilangan Z, kita ada nombor 5. Boleh. Kita teruskan dengan kesatuan Y. Y mana? Mana Y? Y. Y dalam ni. 2 dan 3. Kita ada 2 dan 3. Jadi, kalau dia bagi tahu X prime persilangan Z kesatuan Y, maka yang kawasan yang perlu kita lorek adalah 2, 3 dan 5. Cari tempat. Mana 2, lorek 2. Mana 3, lorek 3. Mana 5, loreklah 5. Lorek cantik-cantik. Alhamdulillah, kita dah selesai menjawab soalan A dan soalan B. Mudah bukan?